Selamat sejahtera, saya Nurul Azlin binti Abdul Aziz dan pada hari ini saya akan membentangkan kerja khusus saya, Gaya Hidup Sihat Tugasan 1. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan memberi definisi terdahulu tentang gaya hidup sihat. Baik, gaya hidup sihat ini adalah satu corak gaya hidup yang dikaitkan dengan individu yang mengamalkan tata cara kehidupan yang aktif dan cergas. Maksud di sini adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah satu amalan yang kita amalkan tiap-tiap hari tetapi lebih kepada sihat. Itu adalah gaya hidup sihat. Baik, seterusnya, menurut Burroughs dan Richardson, dalam membentuk gaya hidup sihat, individu perlu mengetahui pengetahuan kesihatan dan kesedaran tingkah laku terhadap pemakanan yang seimbang. Maksudnya di sini, berdasarkan tokoh ini, pemakanan sangat memberi efektif kepada kita punya gaya hidup. Sekiranya pemakanan kita seimbang, maksudnya gaya hidup kita lebih sihat. Seterusnya adalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada tahun 1948 juga mendefinisikan kesihatan sebagai suatu kaedah fizikal, minda dan sosial yang sihat. Maksudnya di sini, gaya hidup sihat tidak lebih menjurus kepada fizikal semata-mata, namun minda dan sosial yang sihat juga memberi efek kepada kita punya gaya hidup yang lebih sihat. Baik, seperti mana slide yang sebelum ini, antara isu-isu gaya hidup sihat yang akan dikupas yang menjadi penghalang untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat adalah isu penjagaan makanan, isu merokok dan juga isu pengurusan stres. Baik, saya akan mulakan dengan isu penjagaan makanan dengan definisi daripada tokoh Sharif pada tahun 2008. Kita akan menjadi tidak sihat jika kita mempunyai tabiat makanan yang tidak sihat. Nampak simple masuk di sini, di mana kalau kita makan makanan yang tak sihat selalu, kita jadi tak sihat lah. Begitu juga di sebaliknya. Perkara ini dibuktikan berdasarkan kajian Wardlaw pada tahun 2003. Lebih daripada separuh kematian bayi antara umur 1 hingga 4 tahun di negara kurang maju disebabkan oleh penyakit Kwashiorkor. Penyakit Kwashiorkor ni tak dapat dilihat daripada kita punya negara Malaysia, sebab negara kita tidak dikategori sebagai negara kurang maju. Penyakit ni biasa dilihat di negara Afrika ataupun negara-negara lain yang mempunyai kekurangan sumber makanan. Macam mana penyakit ni dapat ada? Sebab kekurangan protein dalam diri kita, dalam badan kita, jadikan perut kita jadi kembung, seperti mana gambar di atas. Seterusnya adalah isu penjagaan makanan adalah obesiti, di mana obesiti akan juga sering terjadi sekiranya kita tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Baik, obesiti ni kita dapat lihat banyak di negara Malaysia, negara Indonesia, negara Amerika Syarikat. Mana-mana negara lah yang ada menjual fast food. Masalah ini timbul kerana amalan gaya hidup moden yang serba canggih dan pantas kini menyebabkan masyarakat sering mengabaikan pemakanan yang seimbang dalam kehidupan seharian mereka. Maksudnya di mana makin moden sesuatu masa tu, bila sesuatu negara tu makin moden, jadi masyarakat jadi lebih kreatif untuk membuat bermacam-macam pelbagai makanan tanpa mengambil kira kesihatan dan juga kebaikan pemakanan tersebutlah. Contohnya kita dapat tahu zaman sekarang seperti pisang goreng cheese, kondok, boba milk, dan sebagainya. Seperti biasalah fast food, pizza, burger, McDonald's dan sebagainya. Perkara ini boleh menyebabkan penyakit yang mampu menjejaskan kualiti kehidupan mereka dan dalam kes-kes yang lebih teruk mengancam nyawa. Kualiti kehidupan mereka ni di mana mereka lebih kurang bergerak, jadi lebih penat, kurang bernafas, kurang pelancaran pernafasan dan sebagainya. Dan juga mereka akan jadi susah untuk bergerak kerana lemak melebihi kudrat mereka. Jadi itulah antara permasalahan yang kita akan dapat sekiranya masalah obesiti ni menular. Baik. Bagi mengatasi permasalahan isu penjagaan makanan tadi, ada beberapa inisiatif yang kita boleh amalkan. Yang pertama adalah kita mengamalkan pemakanan yang sihat lah. Kalau untuk mengatasi isu makanan, mestilah kita atasinya dengan pemakanan juga.
Menurut Nobel pada tahun 2002 menyatakan bahawa makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandungi zat-zat yang mencukupi untuk perkembangan fizikal dan mental individu. Sebagai contoh, kita dapat lihat melalui piramid makanan di mana ada bahagian-bahagian yang tertentu dengan kuantiti yang tertentu yang kita boleh ambil. Sebagai contoh, kita boleh ambil nasi dengan 4 hingga 8 hidangan per hari. Tapi tak satu pinggan lah, macam separuh ke, suku ke, sebagainya. Dan dalam kita punya pinggan tu kena ada banyak sayur, boleh ada susu, tapi tak banyak lah, tak selalu lah. Dan kita kurangkan yang berlemak, yang berminyak, gula dan juga garam. Jadi bila kita mengamalkan piramid makanan tu dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah pemakanan kita menjadi lebih seimbang. Panduan piramid makanan ni membantu dalam memilih diet yang seimbang. Makanan yang diletakkan pada aras yang berbeza ini dalam piramid adalah berdasarkan nilai nutrien utama. Di mana nilai nutrien yang paling utama adalah nasi, seterusnya sayur, seterusnya susu dan akhir sekali adalah lemak dan juga minyak. Saya sentuh untuk isu yang kedua, iaitu isu merokok. Menurut Kendall pada tahun 2000, merokok berbentuk silinder kecil yang mengandungi karbon monoksida, nikotin, tar dan bahan-bahan yang boleh membahayakan kesihatan kepada perokok. Itu merupakan kandungan-kandungan yang ada dalam rokok lah. Seterusnya, kenapa rokok ni semakin ketagih menjadi orang asyik nak isap adalah sebab adanya kandungan nikotin dalam rokok yang tinggi dan ia boleh menyebabkan perokok itu menjadi ketagih. Kesan merokok ni pada peringkat awal, dia boleh beri kesan seperti jadi cepat lupa dan juga kurang selera makan. Tapi kalau kesan jangka panjang lagi teruklah, di mana akan ada mengakibatkan penyakit kanser, mandul, gigi rosak dan sebagainya. Gejala ini amat mudah untuk merebak, seterusnya memudaratkan orang lain seperti perokok pasif. Perokok pasif di sini adalah orang yang tak merokok, tetapi dia duduk bersama dengan orang yang merokok. Sebagai contoh, rakan sebaya, ahli keluarga, rakan sepekerja dan sebagainya. Di mana merokok ini sangat negatif, sangat tak bagus kerana dia merebak dan dia memberi efek juga kepada orang yang tidak merokok. Seperti mana kalau kita bau asap rokok tu, itu juga memberi efek kepada kita. Akan mengefekkan paru-paru kita. Merokok ini berpunca banyak daripada tekanan stres. Ini dibuktikan melalui pandangan tokoh Guiza pada tahun 2002 yang mengatakan merokok memang boleh memberi ketenangan dan mengurangkan tekanan. Maksudnya di sini kalau kita ada tekanan, biasanya kalau kita dapat lihat orang yang merokok selalunya lepas makan, lepas baru pulang dari kerja, sebelum tidur. Maksudnya tu dia melepaskan tekanan dia dengan menghisap rokok, baru dia tenang, baru dia boleh tidur dan sebagainya. Seterusnya, punca yang seterusnya juga adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Sebagai contoh, remaja-remaja kita di sekolah menengah dan juga ada juga di sekolah rendah yang sudah terjebak dengan aktiviti merokok kerana rakan sebaya. Dan akhir sekali punca adalah ketidaksabaran mereka, iaitu remaja ini untuk menjadi dewasa. Kerana mereka menganggap orang yang merokok ni orang yang dah besar, jadi mereka nak jadi besar dengan cara mereka merokok. Jadi cadangan penambahbaikan untuk mengatasi isu ini adalah untuk bersukan. Kita mengamalkan gaya hidup sihat, kita bersukan, kita lepaskan stres melalui bersukan dan bukannya melalui merokok. Dan kita beristirahat sebagai medium untuk melepaskan tekanan berbanding merokok. Dan seterusnya untuk remaja-remaja, ialah peka dan bijak dalam memilih rakan sebaya. Kerana rakan sebaya itulah yang mencerminkan kita. Kalau kita pilih rakan yang baik, kita pun insya-Allah menjadi baik. Jadi, kalau kita pilih rakan yang merokok, kita pun tidak lama kemudian akan terpengaruh untuk merokok. Isu yang terakhir ialah isu pengurusan tekanan.
Baik, menurut Wu Xiufun 2008, tekanan dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup, wawasan seseorang, faktor keluarga, proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak. Okey, tekanan stres ni dapat timbul melalui kita punya tekanan daripada sekeliling. Contohnya tekanan kewangan, tekanan masa, keluarga, tempat kerja, tempat belajar dan sebagainya. Contoh tempat kerja adalah kita tertekan dengan orang atasan, kita tertekan dengan kerja yang terlampau banyak, kita tertekan dengan gaji dan sebagainya. Jadi benda ni akan memberi efek lah kalau kita terlampau tertekan, akan memberi efek kepada kita punya gaya hidup yang menjadikan gaya hidup kita lebih tidak tidak menjurus kepada kesihatan, lebih teruk, lebih negatif. Contohnya kita bangun-bangun pagi kita jadi penat, nak pergi kerja kita jadi malas, kita selalu ambil MC, selalu lambat pergi kerja dan sebagainya. Jadi benda ni sikit demi sikit akan memberikan kita punya gaya hidup tu lebih kurang sihat. Dan kalau kita terlampau tertekan juga akan mendorong kepada kemurungan. Kemurungan di mana kita menjadi sentiasa penat dan kita hilang minat kita dan rasa macam kehidupan ni terlalu membebankan dan ada yang lebih teruk sampai ingin membunuh diri. Okey. Jadi tekanan ini akan memenatkan mereka, seterusnya menjadikan gaya hidup lebih negatif. Menurut Khairul Zuhairi Haji Ahmad pada tahun 2004, seorang yang kerap menghadapi tekanan umpamanya akan mengalami kemurungan, kesedihan, kegelisahan dan beberapa masalah psikosomatik. Jadi untuk mengatasi isu tekanan stres yang melampau ini adalah kita melakukan aktiviti riadah atau seperti bersenam atau bersukan. Seperti mana rokok tadi, kita jadikan aktiviti riadah ini untuk kita hilangkan tekanan dan kita melepaskan kita punya stres di tempat-tempat yang stressful lah. Jadi kita dapat lihat melalui kita bersenam, kita dapat dapat mengatasi dua isu lah, iaitu kita dapat lepaskan stres dan juga kita dapat berhenti merokok, insya-Allah. Okay, seterusnya adalah rehat yang secukupnya, tidur yang secukupnya. Iaitu tidur yang cukup adalah kira-kira 10 hingga 11 jam setiap malam bagi kanak-kanak. Bagi remaja adalah 8 hingga 9 jam dan bagi dewasa adalah 7 hingga 9 jam. Contohnya kita tidur pukul 11 malam dan bangun pukul 7. InsyaAllah kita jadi rehat yang secukupnya dan kita menghadapi hari tersebut lebih tenang. Jadi saya akan habiskan dengan kesimpulan. Akhirnya, pengetahuan gaya hidup sihat perlu diamalkan dalam kehidupan harian untuk memastikan tubuh badan kita sihat dan cergas. Apabila sihat badan, kita akan dapat memiliki otak yang cergas dan minda yang tenang. Maksudnya daripada gaya hidup sihat ini, kita akan memberi efek dari segi emosi, rohani, fizikal. Badan kita sihat, otak kita cerdas dan juga kita lebih tenang.